Hari ini bersama dengan seorang lagi tetamu. Beliau saban waktu juga bersama dengan kita di studio kerana banyak perkara yang kita bincangkan. Antaranya adalah mengenai PKP, lepas itu PKPB, kini mengenai PKPP pula. Jadi kita bersama dengan Tan Sri Lee Lam Thai, merupakan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat yang sudah bersama dengan kita hari ini. Jadi Tan Sri, kalau kita lihat, saya difahamkan tadi Tan Sri sempat bagi tahu jalan raya sibuk, sesak ketika nak datang ke Angkasa Puri ini. Jadi itu petanda bahawa rakyat sudah mula bergerak ke lokasi masing-masing. Ada yang mengambil kesempatan untuk balik ke kampung dan sebagainya. Jadi mungkin reaksi awal daripada Tan Sri lah berikutan pengumuman PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan oleh Yang Amat Perdana Menteri baru-baru ini. Ya, ini seperti mana kita sedia maklum lah bahawa sekarang lah kita sudah masuk ke itu fasa pemulihan PKPP. Saya berpendapat bahawa fasa pemulihan ini mesti difahami oleh masyarakat. Janganlah anggap bahawa apabila kita sudah masuk fasa pemulihan, itu jadilah negara kita sudah bebas dari jangkitan COVID dan sebagainya. Sebaliknya, saya rasa sangat penting bahawa fasa ini, PKPB ini, boleh dianggap sebagai satu cabaran itu kepada kita. Dan cabaran itu ialah bagaimana kita boleh menyesuaikan itu diri dengan itu norma baru. Dan di samping itulah di mana kita berada, kita mesti berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspada supaya kita akan terus mematuhi kepada SOP yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa. Di sini suka saya menyatakan bahawa kepatuhan dan disiplin rakyat Malaysia kepada SOP di bawah PKP dan PKPB dapat berjaya untuk membenarkan itu Malaysia masuk ke itu fasa pemulihan. Dan dalam itu fasa pemulihan ini, kita tahulah bahawa banyak kelonggaran pun telah diberikan. Misalnya itu sekatan jalan rentas sempadan pun telah ditarik balik. Itu kedai gunting lah akan dibuka, kedai makan, restoran, ini hotel untuk mempromosilah pelancongan tempatan ini semualah boleh dianggap sebagai kelonggaran. Jadi saya rasa sangat penting oleh kerana kelonggaran ini akan membantu negara Malaysia untuk mengimbangi kelangsungan ekonomi dengan kesihatan awam. Dua-dua ini perkara sangat penting. So saya mintalah bahawa sungguh pun kita sudah masuk ini fasa PKPP ini, dan hari ini hari pertama. Jadilah ini seperti mana yang saya dapat jangkakan. Bila saya datangkan Angkasa Puri, saya dapat melihatlah trafik pun sudah bertambah. Ada sudah mula ada kesesakan itu jalan dan itu sebagainya. So itu ialah sesuatu lah yang saya rasa tidak dapat itu elakkan. Tapi yang sangat penting ini bahawa sungguh punlah kerajaan sudah bagi kelonggaran, tapi yang paling penting ialah mereka mesti tahu menjaga kesihatan itu diri, berdisiplin dan ada kawalan kendiri. Betul. Jadi kita lihat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sejak 18 Mac 2020 dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat pula 4 Mei sehingga semalam 9 Jun 2020. Jadi kita lihat kejayaan yang kita capai, satu yang perkara yang sangat memberangsangkan dalam mengawal pandemik COVID-19 ini, dan juga beberapa hari ini sejak kebelakangan ini kes yang kita dapat lihat ialah melibatkan kes import dan juga kes melibatkan parti di depot-depot tahanan immigration. Dan juga bagaimana pandangan Tan Sri sendiri berkenaan parti ini, dan juga semalam kita melihat ada juga cubaan parti untuk menceroboh masuk perairan negara kita. Jadi pandangan Tan Sri dalam hal ini. Ya, tidak dapat
nafikan bahawa negara Malaysia lah, tuan negara kita sudah berjaya lah untuk memutuskan rantaian jangkitan itu COVID. Dan ini seperti mana yang dikatakan ini tadi, kita boleh melihatlah bahawa itu bilangan kes lah pun telah itu jatuh dari itu 3 angka. Bila kita bermula dengan PKP, itu 3 angka jatuh kepada 2 angka dan sekarang 1 angka saja. Dan saya anggap bahawa ini ialah satu kejayaan yang itu besar yang hanya dapat diperolehi oleh kerana banyak pihak yang itu terlibatlah, pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan, pihak angkatan tentera, pihak polis. Tetapi yang paling penting ialah masyarakat, orang ramai. Ini yang kerana kalau orang ramai mereka tidak itu patuh itu kepada ini undang-undang, kepada SSOP, saya rasa ini adalah sukarlah bagi kita untuk mencapai ini. Jadi ini sekarang saya rasa jangkitan kes yang melibatkan orang tempatan itu amat ini kurang. Yang kena pastilah oleh pihak berkuasa ialah bahawa orang yang masih terlibat ialah orang warga asing. Itu parti itu misalnya. Dan itu semalam lah, itu memang saya ada membaca dalam itu berita, ada itu kapal lah yang itu datang ke itu Langkawi membawa ini Rohingya. Dan saya rasa ini satu perkara yang sangat itu serius, dan itu semalam lah yang berhormat Menteri Datuk Seri Ismail itu Sabri pun telah itu menyatakan bahawa negara Malaysia tidak akan itu terima itu Rohingya. Dan sebaliknya kerajaan Malaysia akan ini berbincang, berundinglah dengan negara itu Bangladesh untuk ditempatkan itu mereka. So jadilah saya rasa sangat penting ini sekarang ialah untuk kita nak mengelakkan pembanjiran ini parti dan warga asing. Dan cara yang terbaik ialah untuk memperkukuhkan keselamatan di itu sempadan. Misalnya itu laluan itu tikus kita nak memperketatkan. Di pihak laut juga kita nak itu berjaga-jaga. Saya rasa sangat penting oleh kerana bila kita sudah mencapai kejayaan setakat inilah, kita tak nak itu melihat oleh kerana kita tidak dapat mencegah pembanjiran ini orang asing, jadi itu negara kita lah ini akan bermasalah itu lagi. Menyentuh tentang warga asing ini turut ditekankan juga oleh Perdana Menteri baru-baru ini adalah mungkin selepas ini akan ada perbezaan daripada dasar kita dalam penerimaan warga asing sebagai pekerja di negara kita. Sebab kalau kita lihat dalam sektor-sektor tertentu mereka mendominasi, mereka menjadi antara tulang belakang di dalam sektor pembinaan. Cuma bagaimana bagi Tan Sri lah untuk memastikan supaya pihak pemaju di tapak-tapak pembinaan ini, sebab kalau kita lihat beberapa minggu yang lepas ada kes yang melibatkan mereka ini golongan berdatang di tapak pembinaan, supaya mereka masih lagi mengamalkan SOP dan pada masa yang sama juga pembinaan kita dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itu memang itu betul mengenai kes-kes yang telah dedahkan oleh ini Kementerian Kesihatan. Mereka yang itu kenal pasti ini positif lah. Sebilangan besar ini adalah itu warga asing, ini pekerja asing, parti dan itu sebagainya. Dan saya rasa pihak berkuasa lah itu sedanglah mengambil segala langkah dan tindakan yang itu perlulah ini untuk menanggani masalah itu tersebut. Tapi ada satu masalah yang kita hadapi, dan itu ialah bahawa itu ialah sesuatu yang merupakan satu itu fakta, dan itu ialah berkaitan dengan banyak tapak pembinaan di negara kita. Itu memang ini susahlah nak mendapat ini
pekerja tempatan, orang tempatan untuk ini bekerja lah di tapak pembinaan. Dan oleh sebab inilah jadi pihak ini pemaju, pihak kontraktor tidak ada pilihan melainkan untuk memberikan pekerjaan kepada itu warga asing. Tetapi itu warga asing yang dibenarkan, memang mereka ada permit, mereka ada ini kebenaran untuk ini bekerja. Tetapi untuk mengurangkan ini kes-kes jangkitan ini COVID yang melibatkan ini pekerja asing, saya itu haraplah dan saya mencadangkan bahawa pihak kontraktor, pihak ini pemajulah, mereka harus mengambil segala langkah untuk memastikan SOP ini dapat dilaksanakan. Dan yang paling penting ialah bahawa di setiap tapak pembinaan itu lebih eloklah kalau ada seorang ini pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diberikan tanggungjawablah untuk memastikan bahawa ini pekerja asing mematuhi ini SOP. Itu misalnya ini setiap ini pagi bila mereka nak datang kerja, jadi nak ceklah suhu tubuh badan itu mereka, dan selain daripada itu memastikan mereka menggunakan ini pelitup itu mulut, itu muka, dan jugalah membersihkan. Yang sangat penting ialah aspek tentang kebersihan. Dan itu salah satunya yang saya nak timbulkan sini ialah mengenai isu perubahan. Ini sebab yang kita tahulah sehingga hari inilah itu memang isu perumahan inilah merupakan satu masalah di banyak tempat pembinaan. Tetapi ini baru-baru inilah saya dipahamkan ini bahawa pihak kerajaan pun telah memberikan tempoh itu 3 bulan itu lagi untuk membantulah pihak pemaju memastikan bahawa ada perumahan menurut standard minima itu akan dilaksanakan. Dan saya rasa sangat penting juga ialah bahawa selain itu daripada ini, pihak pekerja asing ini mereka juga nak berdisiplin. Kalau mereka tidak itu berdisiplin, saya rasa ini tidak ada makna. Dan apabila mereka berdisiplin, ini berertilah bahawa mereka mesti patuh itu kepada segala peraturan yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa dan juga ditentukan oleh pihak pengurusan di tapak pembinaan. Itu penerangan mengenai parti dan juga pekerja asing di negara kita. Jadi dalam ketika ini juga kita ingin mendapat reaksi daripada Tan Sri juga mengenai pelanjangan semula ekonomi negara penjana seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi kita telah buka banyak ruang ekonomi kita untuk merancakkan lagi sektor ekonomi kita untuk membolehkan sebilangan besar rakyat Malaysia kembali bekerja dalam keadaan norma baharu dan SOP-SOP yang ditetapkan. Pandangan Tan Sri macam mana? Ya, ini ada sesuatu yang sepatutnya dialulukan dan saya nak mengucapkan ini tahniahlah kepada pihak kerajaan kerana itu dapat memperkenalkan penjana. Penjana inilah saya rasa adalah satu perkara yang amat itu penting untuk memastikan bahawa aktiviti ekonomi di negara kita akan diteruskan. Itu misalnya ada satu isu lah yang saya juga nak katakan sini, itu berkaitan dengan pengangguran. Ini yang kita tahulah hari inilah pengangguran, kadar pengangguran di negara kita adalah di paras 3.9% ataupun itu lebih kurang 600,000 orang menganggur. Dan bila kita mengambil itu kira ini keseluruhan tahun 2020 kita boleh menjangkakan bahawa kadar pengangguran itu akan meningkat kepada 5.5%. Itu lebih kurang 860,000 orang. Itu jadi untuk memperkenalkan penjana ini sangat-sangat penting. Yang paling penting ialah bahawa untuk
menanggani aspek tentang pengangguran dan juga di bawah itu penjana pihak kerajaan juga ada itu bagi subsidi upah. Subsidi upah ini sangat penting. Setiap ini pekerja lah mereka boleh itu mendapat lebih kurang 600 ringgit sebulan untuk tempoh itu 3 bulan. Dan juga ada itu insentif lain-lain lah. Misalnya bagi mereka yang menganggur mereka dapat itu bantuan. So saya rasa secara ringkas penjana ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggukan oleh para pekerja pihak majikan. Supaya dengan berbuat itu demikian kita boleh menjana semula aktiviti ekonomi negara. Dan ini adalah sesuatu aspek yang saya rasalah amat berpatutan dan patut dipujilah pihak kerajaan. Terima kasih Tan Sri bersama dengan kami hari ini. Saya rasa satu perkongsian yang sangat penting sebenarnya untuk kita melihat kesan daripada pengorbanan kita selama beberapa bulan kebelakangan ini, dan kita harapkan semoga dengan adanya pelbagai inisiatif yang diambil oleh kerajaan dapat memanfaatkan rakyat, dan pada masa yang sama kita lihat inilah fasa-fasa yang telah kita hadapi. Fasa pertama 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Fasa kedua 1 April hingga 14 April, ketiga 15 hingga 28 April, keempat 29 April hingga 12 Mei, kemudian fasa kelima 13 Mei hingga 9 Jun dalam PKPB, dan kemudian fasa keenam 10 Jun hingga 31 Ogos 2020 dalam PKP pemulihan. Jadi banyak perkara yang kita lalui sepanjang tempoh ini, hampir 90 hari sebenarnya kita berhadapan dengan PKP ini bersyarat kini pemulihan. Jadi terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan kami hari ini sekali lagi. Terima kasih Tan Sri. Kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Ini merupakan hari pertama dalam PKPP. Pastikan anda patuh kepada SOP, jangan leka dan lalai. Kita masih lagi berada dalam tempoh perang terhadap COVID-19. Diharapkan semoga anda akan terus sihat, kekal mengawalkan diri anda dengan sebaik mungkin untuk tempoh sehingga 31 Ogos nanti. Betul tu, jaga diri, jaga keluarga dan juga usaha kita untuk menjaga negara merupakan usaha kita bersama, dan sekarang ini kita rakyat Malaysia merupakan benteng pertahanan paling harapan untuk kita memendung pandemik COVID-19 ini.